Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, hadis yang berikutnya ialah hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni wa ana anzur ila al-habashati yal'abuna fil masjid. Al-hadithu muttafaqun alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, katanya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat, yakni aku mendapati ataupun telah berlaku padaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melindungiku, yakni lindung, yakni hadang aku. Saya tak tahu diterjemah dalam kitab tuan-tuan apa diterjemah. Menghalang yastur ni sebab tu kita sitar, tutup, dilindung. Yasturuni wa ana anzuru ilal habasyah, sedangkan aku wa ana itu dalam keadaan hal aku melihat kepada Habasyah. Habasyah yakni orang-orang Habsyah, orang Habsyi, orang Abyssinia, Ethiopia, Afrika, orang Afrika. Sebahagian riwayat disebut Sudan, orang Sudan. Habasyah, sebab tu Habsyi tu, Habsyi, Al-Habsyi tu daripada Habsyah. Yang Piramli kata macam orang Habsyi di negeri Arab tu. Habsyi ni dia asalnya bukan negeri Arab, asalnya di Afrika. Tapi dia orang, oleh kerana penghambaan dan seumpama mereka datang, sebahagian mereka ada di negeri Arab, termasuklah Bilal Al-Habsyi. Dan kita tahu bahawasanya Nabi SAW masa peringkat Islam ditindas di kota Mekah, baginda SAW menyuruh para sahabat berhijrah, yakni berpindah ke Habasyah, iaitu Najasyi, menunjukkan orang Habsyah pernah mempunyai kerajaan yang stabil, kerajaan yang stabil. Dan kita tahu mereka pernah Abrahah pernah mencuba menyerang kota Mekah dan meruntuhkan Kaabah yang dipanggil sebagai Amul Fil, sebagai tahun gajah. Itu juga menunjukkan dulu negara Habsyah, Afrika ini mempunyai kerajaan yang stabil, mempunyai kerajaan yang kuat, sehingga apabila orang Islam pergi berhijrah ke sana, apabila orang Mekah cuba untuk memujuk Najasyi, Raja Habsyah, supaya serahkan balik larian politik ni yang lari ke negara Habsyah, mereka bawa hadiah yang banyak kepada Najasyi, walaupun Najasyi tak terima. Itu semua menunjukkan mereka Habsyah mempunyai satu kerajaan, menunjukkan mempunyai satu kerajaan. Di dalam hadis ini dia cerita bahawasanya orang Habsyah ini yal'abuna fil masjid, mereka bermain di dalam masjid. Main apa? Di dalam riwayat-riwayat yang lain ditunjuk mereka menceritakan mereka buat pertunjukan dalam masjid,
permainan lembing, permainan perang di dalam masjid, macam tarian lah, tarian perang Sudan ataupun tarian perang Habsyah. Dan Aisyah radhiyallahu anha, perempuan, melihat kepada permainan itu di dalam masjid yang mana lelaki sedang buat pertunjukan. Aisyah duduk di belakang Nabi SAW, melihat kepada permainan itu di dalam masjid. Apa syahid hadis ni? Syahid hadis ni nak menyatakan bahawasanya tidaklah salah untuk wanita melihat lelaki membuat pertunjukan. Walaupun tarian, permainan yang hiburan, dan tak salah juga dibuat di dalam masjid jika ia tak mengganggu jamaah masjid. Kerana Nabi SAW melihatnya. Dan Nabi dalam sebahagian lagi, Nabi sebut kepada mereka pula, Nabi tanya pula Aisyah, dah puas ke tengok? Bahkan di dalam Musnad Ahmad, Nabi SAW apabila lihat Umar bin Khattab cuba nak bangkang hal ini, bila tengok ada pertunjukan ni, Sayyidina Umar, apa ni? Nabi kata, da'hum li ta'lam al-yahud anna fi dinina fushah wa inni bu'istu bil hanifiyyati samhah. Biarlah wahai Umar, supaya Yahudi tahu bahawasanya di dalam agama kita ini ada keluasan, dan aku dibangkitkan di dalam sebuah agama yang lurus lagi pemaaf. Ini Nabi SAW apabila tengok ada orang dia tak minat, macam Sayyidina Umar, mungkin dia tak mau, tapi Nabi SAW kata pada Umar, tak apa, biarlah, yang mau, yang tak mau sudah. Kita pergi tengok satu permainan, orang buat tarian pedang ke, tarian kita tak suka, zapin ke apa ke, tapi jangan ada unsur-unsur yang menyalah syarak. Kita tak suka, tak payah tengok. Tapi tak boleh benda tu kita nak mengharamkan pada orang lain. Sahabat sebahagian mereka tak minat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dia masuk ke rumah Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dia masuk ke Aisyah, isteri Nabi, pada hari Mina, ni hari haji, kira hari-hari raya haji. Masuk tengok Aisyah, ada anak dia, ada 2 orang gadis duduk menyanyi di dalam rumah Nabi SAW. Nabi ada, Nabi bari. Dan sebagai riwayat dia kata, mizmaru syaitan fi baiti Rasulillah, seruling syaitan di rumah Rasulullah. Nabi kata, ya Abu Bakar, da'uhuma, wahai Abu Bakar, biarlah. Inna li kulli qaumin 'idan wa hadha 'iduna. Semua kaum ada hari raya, ni kan hari raya kita, biarlah dia menyanyi. Bukan Nabi minat menyanyi tu. Kadang-kadang orang hak dia tak minat tu, dia nak fardu pada orang. Dia tak boleh. Kita tak mau, tak buat. Ada orang mau. Apa yang dimasukkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam hadis ni, dalam bab ini, supaya menceritakan bahawasanya hatta di dalam masjid kalau ada pertunjukan tak mengganggu orang solat, tak apa pun. Walaupun sebahagian ulama cuba kata mansukh dan seumpamanya, itu pendapat yang tidak kuat. Tambahan dulu masjid tak ada kapet macam kita, pasir saja, tak adalah menyebabkan kotor masjid dan seumpamanya. Satu unsur yang penting untuk kita faham tentang agama ini,
tentang fun, tentang seni. Seni adalah satu keindahan, dan orang yang tak seni dia tak faham keindahan tu. Orang yang tak seni dia tak faham. Orang yang tak faham tentang lukisan yang seni, dia tak faham. Dia tengok apa macam ni yang nak beli, aku bagi RM10 pun tak mau beli. Ada orang dia tengok dia beli RM10,000, kita pun tak faham. Tapi oleh kerana dia menghayati seni tu, lukisan, ukiran, ada orang dia minat kayu, dia minat. Dan agama tidak datang menyatakan seni tak, kecantikan tak boleh. Agama tak kata. Bahkan kita baca Al-Quran, Al-Quran banyak tempat macam menjelaskan, menegaskan ini unsur yang manusia suka. Okey. Wa huwa alladhi sakhkhara al-bahra lita'kulu minhu lahman tariya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. Allah kata, wa huwa alladhi sakhkhara al-bahr, dialah yang menundukkan, membolehkan laut, lita'kulu minhu lahman tariya, supaya kamu makan daripadanya daging yang segar, ikan yang segar. Maksudnya makan ikan segar ni pun satu benda yang nikmat Allah. Mana makan benda yang segar. Sebab tu orang pergi cari ikan yang segar. Tapi Allah kata, wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha, supaya kamu mengeluarkan daripadanya perhiasan yang kamu pakai. Apa dia perhiasan tu? Mutiara. Allah kata Allah jadikan kamu keluar, kamu pakai. Hilyah, perhiasan. Sebab manusia suka perhiasan. Sebab wanita yang sukakan perhiasan memang tabiatnya. Sebab itu bila orang tak suka perhiasan, semak, serabut, pengotok, jam manusia ni. Tidak mengenai fitrah yang asal yang Allah jadikan. Kita naik kereta dia, ya Allah, pening. Ada bau durian, ada bau laksa. Dia kata, baby ya, saya boleh sampai sudah. Taklah kata salah, tapi itu bukan keistimewaan penciptaan. Allah kata, wal khail wal bighal wal hamir litarkabuha wa zina. Dan kuda, bagal, bagal atau bagal? Bagal orang Melayu bagi apa? Bagal lah kan? Orang Melayu kata ni barai betul. Bagal wal hamir dan kaldai litarkabuha, untuk kamu naik dia, wazina, dan juga sebagai perhiasan. Tengok Arab dulu bila dia naik kenderaan dia tambat kuda dia, hias unta dia, wazina, perhiasan. Maka ada orang suka kereta dia cantik, cantik lah, tapi jangan bagi jadi pelik. Kadang-kadang kereta tu memang dia buat macam tu lah. Kita pergi hias lebih pada hak tu, jadi pelik-pelik lah, tak cantik lah. Kita beli kereta kancil, nak bagi jadi kereta Mercedes, tak boleh ya. Tu kau sangkut merata, berat sebelah, orang nampak berletih kan. Tapi Allah kata wazina, dan perhiasan. Hatta kita nak main semayang, dia kata kat pakaian ni zina. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wahai anak Adam, ambil perhiasan kamu bagi setiap masjid, setiap tempat nak sujud salat. Maksudnya pakai baju. Baju dia kata perhiasan. Sebab tu orang pakai baju, Allah pakai bagi tutup, cukup lah. Manusia buat, orang Melayu dia buat, ada cekak musang, ada baju Melayu. Kita tengok kemas. Saya cakap kata tu imam juga, kalau ada butang 5, pakai cukup 5.
Orang tengok kemas. Mata yang tengok pun patut penghormatan. Tanya orang perempuan pun sama mereka orang perempuan hak tukar selekeh tak tahu. Tengok lelaki hak pakai kemas, tutup, litup. Dulu kita kami di kolej tu. Kalau lipat tangan seng-seng, sama. Ini satu lipat ke sini, satu kat sini. Satu kasut kat satu seng-seng sampai ke paha, satu seng-seng. Tak cukup sifat. Tengok serabut dah. Larang, agama larang libasu syuhrah. Pakaian yang pelik pada orang. Tapi yang tu pun termasuk pelik pada orang. Orang kata dia ni betul ke tak betul ni. Orang perempuan kena tengoklah suami masing-masing. Walaupun tak salah, tapi ia satu kecantikan. Pakai kain plekat padan dengan baju Melayu itu punya warna. Ni kain plekat warna lain, baju warna lain, macam traffic light. Orang kata lah agama suka wazina, sukakan perhiasan tu, cantik, kemas. Kadang-kadang orang kata alah menunjuk-nunjuk. Tak. Bila Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, dia kata la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tak masuk syurga orang yang di dalam man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tak masuk syurga orang yang ada misqal, seberat zarrah daripada kibir, sombong. Sahabat bimbang, ni kita yang smart ni sombong kan ni? Seorang tanya, ar-rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa asna'nuhu hasanatan. Wahai Rasulullah, satu orang yang suka baju cantik, kasut cantik. Yang ni sombong juga, pakai sentiasa smart untuk menyombong. Dia tanya Nabi, macam Rasulullah, orang suka baju cantik, kasut cantik, tengok yang kasut mahal, baju cantik, sombong tak? Apa Nabi kata? Nabi tak kata, no, tak sombong. Nabi tak kata. Nabi kata, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu cantik dan sukakan kecantikan. Al-kibr batarul haq wa ghamdun nas. Nabi bagi definisi kepada sombong. Nabi kata yang dikatakan takabur itu menolak kebenaran dan memandang lekeh kepada manusia. Tak mau, kadang-kadang pakai selekeh ya, tapi hang siapa? Aku ustaz. Takkan hang betul pada aku. Tu kibir, takabur, batarul haq. Walaupun bukti orang bagi, dalil orang bagi, hadis orang bagi, nas orang bagi, tak boleh. Kami tak buat yang tu. Tu batarul haq wa ghamdun nas. Kamu siapa nak tanya aku? Kamu orang awam. Itu kibir. Tapi kalau satu orang smart, kereta dia bersih, kilat, mari pakai tersusun, rapi. Sebab tu bila Nabi hantar perwakilan, yang Nabi hantar perwakilan yang mana mereka ni terdiri pada orang-orang yang ada rupa mereka. Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi, Nabi hantar dia wakil. Malaikat Jibril kalau datang kadang-kadang menyerupai Dihyah. Kalau Nabi hantar wakil, kena Dihyah, kacak orangnya. First impression satu tokoh bila masuk, tengok, oh handsome. Jadi hak ujung tu nak terima tu dia
Tengok yang mai ni pun macam kena tsunami je. Pakai nak tolong pemimpin orang, mai dengan butang tak cukup, kasut putui, kain plekat tak kena dengan baju. Assalamualaikum, kami rombongan mai nak Minang. Kita pun tengok mungkin anak tona tu segak, tapi padanlah hak hantar tu, bagilah padan dengan tujuan. Nabi bila hantar surat, Nabi hantar pasal dia dulu tak ada. Oh ni boleh tengok laman web kami, tak ada. Perwakilan datang Rom, Parsi, semua tengok kemas, kaca. Perwakilan tabiat manusia. Sebab tu kita suruh tu imam kemas, pakai pakaian yang kemas. Ada hari pakai, kan, hari-hari tu utama, samping tekali, hak belah depan mai kau belakang, hak depan pas kau kiri. Allah, dia kata Tuhan kan pandang yang tu. Memang, tapi sunnah agama sukakan kecantikan itu, kekemasan. Dan orang kadang-kadang kita jangan deny unsur ni. Masjid kita, masjid itu kita suka bila ada orang tanam pokok. Ustaz Ismail rajin duk tanam pokok. Tanam pokok, orang mai tengok, oh Allah, awak ada pokok tu sembahyang jadi pahala lebih kan? Tapi pemandangan manusia, orang suka. Hatta manusia ada tabiatnya. Majlis juga sama. Majlis apa kita buat? Laung kenuri. Majlis kenuri macam majlis kenuri kadang-kadang depa ni kenuri senyap sunyi, tak bunyi apa. Weh, depa ni kuat agama. Mai makan senyap, mai makan balik. Assalamualaikum, makasih no. Itu bukan majlis kahwin. Majlis kahwin ceria. Rubai' binti Muawwidh, sahabiah, sahabat Nabi yang wanita. Nabi mari hari perkahwinan dia. Nabi duduk atas di tempat duduk dia, tempat duduk pengantin tu. Nah, dia silang seorang rumah dulu kan duduk. Rubai' kata, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghadata buniya alayya. Nabi masuk, Nabi datang hari perkahwin. Fajalasa ala firashi ka majlisika minni. Dia duduk di tempatku ni seperti kau duduk dengan aku sekarang ni, jarak dia. Tu Rubai' cakap kepada Khalid bin Zakwan, tabi'i. Khalid bin Zakwan ni tabi'i. Ini juga menunjukkan wanita mengajar, bagi kuliah, bagi hadis. Dulu ada orang dia kata, mana boleh bagi orang perempuan duk mengajar dalam masjid ni? Wanita mengajar. Aisyah mengajar kuliah. Kuliah cara depa lah kan. Maksud orang dengar. Dia cakap, Rubai' binti Muawwidh, dia baca hadis. Rasulullah datanglah majlis. Wa juwairiyat yadribna biduf, dan gadis-gadis memukul gendang. Tum pukul gendang. Yandubna man qutila min abaihin yauma badr. Mereka pun mensifatkan cerita kesedihan ataupun semangat cerita ayah-ayah mereka yang mati di dalam peperangan Badar. Nyanyilah. Hatta qalat jariyatun, sehingga salah seorang jariah tu, salah seorang wanita tu, gadis tu, dia kata, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad. Di sisi kami ada seorang nabi yang tahu besok nak berlaku apa. Dalam dia punya lirik nyanyian dia tu, Nabi SAW terus kata, tadi Nabi diam ya. Nabi kata, la taquli hakadha wa quli ma kunti taqulin. Jangan kata yang tu, kata Nabi. Kata yang sebelum ni, hak yang ni, lirik sebelum ni, lirik tu jangan kata.
Sebab apa Nabi tak bagi? Pasal dia kata, pada kami Nabi yang besok tahu apa nak berlaku. Nabi tak tahu besok. Siapa yang tahu? Allah Azza wa Jalla. Nabi betul lirik salah. Nabi tak kata, tu lah nak menyanyi sangat, tu jadi macam tu. Nabi kata, sebelum ni okey, ni salah. Lirik ni salah. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, bila Nabi pergi majlis perkahwinan, orang Ansar, sebab tu kita baca dalam Abdul Aziz Majisun, dan kita baca ulama-ulama Madinah ni, dia orang Madinah. Orang Madinah ni terkenal dengan suka menyanyi. Majlis mereka main gendang, menyanyi. Di rumah mereka ada gadis menyanyi. Bila Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi pergi ke Nuri, Nabi tengok senyap je ke Nuri, tak ada meriah. Nabi tanya Aisyah, ya Aisyah, makana ma'akum lah, wahai Aisyah, tak ada menyanyi ya? Fa innal ansar yu'jibumul lahu, kerana orang Ansar kan suka menyanyi. Nabi kata biasanya majlis Ansar menyanyi, tak ada menyanyi. Bukan Nabi tu minat dengan menyanyi, tapi itu kan kamu punya budaya, itu kan kamu punya kegemaran, nyanyilah. Nabi kata, likai ta'lam al-yahud ada fi dinina fushah, supaya Yahudi tahu macam tadi, di dalam agama kita ada keluasan. Orang tua-tua, ustaz-ustaz yang dia tak minat nyanyi, tak apa, tapi pergi rumah ke Nuri ada orang menyanyi. Aku tak pergi lah Nuri menyanyi apa. Dia pahaman dia sempit. Dia cuba nak jadikan agama sesempit pahaman dia. Dia kata pasal menyanyi itu wanita pakai tak senonoh. Pakai tak senonoh cerita lain, menyanyi cerita lain. Tak senonoh tu salah lah, menyanyi cerita lain. Dia menyanyi. Tapi tengok satu orang duk menyanyi lagu Piramli, pergi kat dia. Cumanya tengok kesesuaian lah. Kalau ceramah asyik menyanyi, nak ceramah nak menyanyi, itu tak apalah, pergi kat dia. Mungkin dia penceramah dan penyanyi. Panggil cari macam kita, macam saya ni tak menyanyi ya. Suara pun tak sedap nak menyanyi. Tapi dalam sebagian riwayat Ibnu Majah dia kata, innal ansar qaumun fihim ghazal. Ansar ini satu kaum yang suka lagu-lagu cinta, lagu-lagu cantik, dia suka. Tu orang kita pergi ghazal apa? Panggil ghazal apa? Ghazal apa panggil? Ghazal pati kan? Ghazal tu bahasa Arab, lagu yang menyebut tentang kecantikan, tentang kekasih yang hatta kalau dia puja kekasih dia, maksud dia puji kekasih dia itu isteri dia ataupun orang yang dia nak kahwini, tidak ada salah dalam agama. Nabi SAW di dalam riwayat Tirmizi pulang daripada sebahagian peperangan. Ada peperangan Nabi. Masa Nabi pulang tu, ada satu jariyatus sauda disebut, hamba ataupun gadis hitam. Tuan-tuan pernah tengok orang kulit hitam? Bukan kulit hitam Malaysia ni. Orang kulit hitam ni, kita rasa dia hitam, tapi bila kita tengok lama-lama dia manis. Manis ke apa ni? Betul. Awal-awal tu kita tengok macam tu ya, kita rasa tak lawa lah. Cuba tengok betul-betul. Saya pergi Afrika, pergi Kenya, tengok dia pakai ikut kami masuk, orang kata lama-lama lawa juga dia. Kan? Lawa. Handsome pun. Dia bersih kulit hitam ni. Ada yang hitam betul. Hitam macam mikrofon ni. Bukan main-main lah. Tapi iyalah, semua orang dengan mata dia. Kecantikan itu sendiri pun benda yang subjektif.
Orang kata hitam siapa nak kahwin? Oh tidak, hitam orang tak kahwin. Orang hitam tengok sekak. Kan? Ada orang hitam, dia mari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, inni nazartu in raddakallahu saliman an adriba baina yadayka bidufi wa ataghanna." Wahai Rasulullah, aku nazar, jika Allah kembalikan kau dalam keadaan selamat, aku nak pukul gendang depan kau dan nak nyanyi. Oh, senang pergi nazar macam tu depan Nabi. Aku dah ni menyanyi. Dia kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata, "In nazarti fadribi wa illa bala." Nabi kata, kalau kau nazar tak apalah, pukul lah. Kalau tak payah, tak apa. Mungkin Nabi sibuk apa dia tak payah. Tapi kau dah nazar, silap, pukul, nyanyi. Dia pukul gendang, dia nyanyi depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudut flexibility dalam kehidupan. Manusia ada masa Nabi tak kata ni, yang apa duk menyanyi-menyanyi ni buat apa? Quran pun dah ada dah. Dengar Quran lah. Tak apalah, benarlah. Tapi manusia ada masa dia dengar Quran, ada masa dia menyanyi, ada masa dia berhibur, ada masa dia mungkin menari. Selagi dia tak buat benda lirik yang menyanggahi syarak, dicampur dengan benda-benda yang haram, ataupun dia buat perbuatan-perbuatan yang salah, maka perkara itu termasuk dalam asal soal muamalah, soal kehidupan ini ialah hal-hal yang dibolehkan di dalam agama. Al-aslu fil asya' al-ibaha, asal dalam hal-hal yang seperti ini ibahah, harus untuk kita buat. Bahkan kalau kita dengar cerita para sahabat, bukan saya nak balik suruh tuan-tuan menyanyi ni. Masa lagi dia kata, malam ni kita nak kena menyanyi. Bukan. Saya nak cerita, saya tak cerita pun tuan-tuan memang duk menyanyi dalam kereta. Tapi saya nak cerita tentang hidup. Satu orang duduk bawah pokok seorang-seorang, dia menyanyi. Sambil duduk berkebun, dia menyanyi. Dia menyanyi pi, kami semua sepakat di kampung Penilalat, tak apa kan. Khawat bin Jubair, dia riwayatkan, dia kata, kharajna hujajan ma'a Umar bin Khattab, kami keluar pergi haji bersama dengan Umar bin Khattab. Tuan-tuan tahu dulu naik daripada Madinah, naik unta, naik kuda, nak pergi ke Mekah, banyak hari masa ambil. Jadi dalam perjalanan dengan padang pasir, dengan dia kata fasirna fi rakbin fihi Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dalam perjalanan tu ada Abu Ubaidah Al-Jarrah, ada Abdul Rahman bin Auf. Ni semua apa? Hebat-hebat ni. Abu Ubaidah Aminul Ummah, pemegang amanah ummah. Abdul Rahman bin Auf ni, Sayyidina Umar ni dia pergi mana-mana dengan Abdul Rahman, dia sayang Abdul Rahman. Mulham, dia kata, orang yang diberi ilham oleh Tuhan, orang kaya besar dalam agama, yang banyak memberikan sumbangan. Masa dalam perjalanan haji pergi haji, satu orang kata, "Ghannina ya khawat." Khawat, nyanyi lah. Maksudnya apa? Ramai-ramai, boring kan, naik kuda, nak unta, boring, nyanyi lah. Faghannahum, aku pun menyanyi kata. Khawat kata, aku menyanyi. Faqalu ghannina min sya'r dirar. Ni menyanyilah syair dirar. Dirar bukan Islam, jahiliah. Ni nyanyi syair dirar tu jahiliah, nyanyi syair jahiliah. Pasal yang kata-kata dia baik. Faqala Umar kata, "Da'u ya Abdullah, ya Aba Abdullah, biarlah kata dia yataghanna min buniyati fuadi." Yani min syair, biar dia menyanyi lagu dia sendirilah, lirik dia, nak dengar dia.
Saya normal kata. Jadi dia kata aku pun kena menyanyi sepanjang perjalanan nak pergi haji tu. Fama ziltu ughannihim hatta idza kana sahar. Aku menyanyikan mereka sehingga masuk waktu sahur. Faqala Umar irfaq lisanan ya khawat. Khawat, cukup. Faqad asharna, sekarang waktu sahur. Maksud sekarang kita istighfar. Kita berhenti, kita solat. Ini waktu sahur. Tadi tak apa, kita menyanyi, suka hati kita dalam perjalanan. This is life. Ini kehidupan. Maka taklah kalau orang tu kuat agama jadi sempit. Tengok jalan jumpa kita, apa abang kita melawak ni tak? Astaghfirullahalazim. Asyik bergurau senda saja. Awak ni dunia. Tak adalah agama macam tu. Orang tu jom kita pergi kedai makan sedap. Astaghfirullahalazim. Ingatlah makanan di syurga yang sedap. Dunia ni semuanya khayalan saja. Demam kita, bini dia jam. Dulu kena suruh kuat agama, dia kuat-kuat jadi macam ni. Bini dia, abang hari ni siap masak makanan sedap. Kau ni fikir tentang kesedapan dunia. Aku dah tinggal kesedapan ni, tinggal akhirat saja. Tak adalah. Nabi pun ada bahagian yang dia suka, makanan yang dia suka, pakaian yang dia suka. Sebab itu Islam berinteraksi dengan realiti. Islam berinteraksi dengan hakikat manusia. Tapi bila sampai kepada akidah, bila sampai kepada prinsip, bila sampai kepada fiqh, kepada ibadah, kepada kefarduan, kepada tanggungjawab agama, firm di atas apa yang dititahkan oleh Allah dan Rasul. Ada ruang kita dah tak ada akidah. Dalam perkara-perkara asas akidah yang tak boleh lagi kita melanggar, kekal kita dalam akidah itu. Dalam ibadah kita dah set dalam ibadah. Dalam muamalah, dalam pakaian, nak pakai baju Melayu ke, pakai jubah main masjid, terpulang. Nak pakai tudung bawai ke, tudung 3 segi, terpulang. Tak ada beza ikan temenung, terbawai ke, ikan patin ke. Setengah orang dia tu kuat agama lah, tudung bulat. Dia sebenarnya tak ada beza. Dia kira kita cover kawasan yang wajib ditutupi tu, okey lah tu. So form, bentuk, tak ada, kita tak menegakkan itu. Kita tegakkan substan. Akhirnya apabila tak faham asas itu, pakai sopan kemas jubah bah, akidah gelong. Ingat pakai jubah Nabi, semangat nak ikut Nabi. Rupanya dia kata Nabi pergi kanan, dia nak pergi kiri. Oh pening kata. Sebab kita tidak mempelajari usul agama dengan cara yang jelas. Dan sebahagian orang bila dia patah balik mari, dia taubat. Dia nak taubat ataupun dia hijrah, dia panggil. Dia hijrah, dia buang everything. Lepas tu dia tak boleh ada life. Dia tengok ustaz macam tu, ustaz tu tak apa, dia kerja duk berceramah. Dia pun buang semua. Lepas tu dia sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, dia lama-lama setahun depan patah balik pada asal. Sebab dia mengambil agama yang tidak normal. Agama ada benda yang boleh, ada benda yang tak boleh. Bukan semua hak dulu kita buat masa jahiliah tak boleh. Mungkin sebahagiannya boleh. Dia berpuisi, orang yang berpuisi, bersyair masuk Islam, Nabi terus bagi dia syair. Para panglima perang terus jadi panglima, be yourself, tapi bind kepada agama, hukum hakam syarak. Ini adalah perkara-perkara yang asas yang diajar oleh Nabi SAW. Sebab itu bila kita baca hadis ni yang dimasukkan
oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Walaupun dia cerita tentang masjid, tapi ia membawa untuk kita faham dan usul yang lebih luas. Cumanya orang akan keliru, macam saya kata tadi. Dia kata, kalau macam tu tengok tu apa duk jadi penyanyi-penyanyi kita dengan terbuka aurat. Awak keliru benda tu. Itu cerita lain. Yang kata dalam industri hiburan yang jadi melampau, itu cerita lain. Itu kemelampauan itu lain. Itu haram kerana dia membabitkan hal tersebut. Tapi kalau satu orang, aku mula nak minang dia tu, tengok-tengok duk menyanyi di dapur, tak jadi. Ingat duk baca Quran. Macam seolah-olah kita, what's wrong with that? Tak apalah. Kalau ada pasangan suami isteri, suami dia nak tidur, bini dia menyanyi, astaghfirullahalazim. Kita ni bila nak ingat akhirat, okey apa? Sahabat dalam perjalanan haji menyanyi. Isteri dia kata, suara sedap pun suami tak hargai. Kalau suara sampai suami terkejut tidur tu lain lah. Aku bukan bangkang lah menyanyi tu. Macam tu juga. Saya nak ceritanya bagaimana keluasan yang Nabi SAW sebut tentang hal ehwal agama ini. Wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan boleh tulis soalan sementara azan. Apa soalan? Hukum alat muzik bertali boleh bermain atau tidak di dalam Islam? Idea bagaimana timbul tentang perkataan bertali tak bertali ialah di dalam buku-buku klasik lama. Kerana di dalam hadis yang Al-Bukhari riwayat tetapi secara tidak penuh sanadnya itu, iaitu hadis ini sebagai hadis yang muallaq, iaitu hadis Hisham bin Ammar daripada Sadaqah bin Khalid. Hadis yang menyebut tentang la yakunanna min ummati qaumun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada dalam kaum daripada umatku yang menghalalkan al-hira zina, wal harira sutra, wal khamra arak, wal ma'azif dan ma'azif. Ma'azif ialah asal ma'azif ni benda yang bergeser, kan? Azaf ataupun termasuklah tu muzik. Dia dipaham daripada itulah muzik yang bertali, bunyi-bunyian. Ulama-ulama bincang tentang hadis ni. Di kalangan para ulama, mereka nafikan kesabitan hadis ni, seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi di dalam Al-Muhalla. Disebabkan tentang terputusan antara Bukhari dan Hisham bin Ammar. Di kalangan mereka kata, no, hadis ni sabit kerana banyak jalan lain untuk mensabitkan sanad. Ini panjang cerita tentang hal ini. Jika ia sabit, berlaku perbincangan, dia haram kerana haram tu ke, ataupun dia haram kerana sebab yang lain. Sedang zina, yastahilluna zina okey, haram. Harir, sutra haram. Sutra haram kepada lelaki tapi tidak haram pada perempuan. Khamar haram. Ma'azif ni di kalangan mereka kata ia haram kalau ia diiringi, kalau ia menjadi punca untuk perkara-perkara haram yang lain mengiringinya. Kerana kebiasaannya muzik, macam mana kita tengok hari ini, benda lain akan datang bersama dengan dia. Jadi bila kita halalkan yang kita galakkan itu, yang lain akan datang. Itu kata mereka. Kerana ma'azif ataupun benda yang bergeser ini, pasal duf berlaku pada zaman Nabi. Duf, benda yang diketuk ataupun dipukul. Kerana ma'azif ialah
katalah nak bagi mudah tuan-tuan faham, biola bukan bongo, biola kan, gitar kan. Tapi di dunia moden ni, dalam teknologi moden, dia tak perlukan alat bertali dah untuk bunyi. Dia boleh combine daripada bunyi alam masuk dalam komputer, dia keluar satu muzik yang hebat. Tak lagi memerlukan adunan alat bertali. Kalau itu yang dijadikan alasan. Dan muzik-muzik yang hebat, macam saya sebut, macam Kitaro umpamanya, kan, yang menggabungkan bunyi-bunyi alam yang melahirkan muzik yang hebat. So, maka dengan itu, untuk menyatakan alat bergesel, benda tu dah tak bergesel dah alat. Handphone kita tak bergesel. Orang nak buat bunyi, orang tak perlukan pun yang itu. Dia boleh rangkumi macam-macam kemudian melahirkan bunyi. Namun begitu, tetaplah para ulama khilaf dalam hal ini. Sebahagian besar juga di kalangan ulama, mereka mengharamkan muzik. Termasuk daripada dulu mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, hatta Ibn Taymiyah sendiri, mereka mengharamkan muzik. Sebahagian mereka melonggarkan muzik ini. Sebahagian mereka di kalangan sufi mungkin ada meluaskan sedikit kerana mereka ada nyanyian. Wallahu ta'ala alam. Nyanyian satu hal yang lain, muzik satu hal yang lain. Untuk hukum nyanyian lebih jelas dibenarkan. Nyanyian yang beriringan dengan muzik berlaku khilaf di kalangan para ulama. Cumanya kalau sesiapa yang menyatakan muzik haram, muzik itu bukan semesti nyanyian. Artinya bila dia ada handphone, ada ringtone tu, muzik lah tu. Tak kira lah dia nak muzik rock kapak ke, dia nak muzik apa nama ni ke, tak kira lah, muzik kan. Jadi bila ada muzik, itu hukum dia haram. Kalau haram, dia haram semua tu lah. Bukan saya kata tak boleh haram, boleh haram. Artinya tuan-tuan buka radio, untuk ada berita, masa ada muzik tu, tuan-tuan kena tutup sehinggalah apa? Time berita datang. Tuan-tuan kena vibrate lah handphone tu, kalau mazhab tu lah. Tak, kalau betul-betul nak praktikkan tu, dia macam tu lah. Kalau tidak tinggi-tinggi, astaghfirullahalazim, muzik. Dia tak semesti ni tak apa, ni muzik macam dekat buka puasa, tak apa. Dia tak boleh. Dia sama, dia tak ada perbezaan. Kata muzik haram, ma'azif, semuanya haram. Hak muzik ala Turki ke, ala Arab ke, ala Inggeris ke, dia haram lah. Melainkan duf ataupun daf, melainkan yang memakai gendang. Tu pun di kalangan para ulama ada yang berbeza pula. Gendang tu, gendang hak panjang boleh tak? Pasal duf tu dah yang pendek tu, kan? Wallahu ta'ala alam. Selagi ia tidak menyeru kepada maksiat dan membawa seseorang lalai kepada hukum hakam syarak, kepada kewajipan agama, ataupun diiringi dengan perkara-perkara mungkar, walaupun tidak disebut oleh ulama pada zaman ini, kebanyakan mereka kelihatan pada mazhab tersebut. Walaupun mereka kata no muzik haram, tapi hakikatnya pada pengamalan mereka demikian. Arab Saudi, ulama-ulama dia mengharamkan muzik, tapi lagu nasional dia ada muzik. Artinya lagu kebangsaan tu ada muzik. Muzik itu juga adalah haram jika hukumnya adalah haram. Dia mesti standard. Ada kata muzik lagu kebangsaan tak apa, muzik Celine Dion tak boleh. Dia tak boleh macam tu.
Dia mesti dia tak boleh semua. Boleh semua. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Mana siapa yang tanya tadi? Ha? Lagu nasyid sama hal yang sama lah. Asal kalau nasyid saja, lagu saja, no issue. Itu memang tak ada masalah. Cumanya apabila dia diiringi yang muzik, di situ para fuqaha berkhilaf pendapat. Tak kira lah. Nak kata haram pun dia pakai kepiah, dia tak kira. Kalau haram tak kira, hang pakai kepiah atas kepala ke bawah kaki sama. Kalau kata boleh tak pakai kepiah ke, pakai baju singlet ke, boleh. Dia mesti standard. Hak tu hukum lain. Penampilan tu, tengok artis tu pakai tak tutup aurat, itu hukum tak tutup aurat, itu hukum lain. Yang tu kita kadang-kadang kita jangan confuse antara oleh kerana yang ni haram kita haramkan yang ni. Yang tu satu hukum. Satu hukum. Okay. Ada lagi soalan? Ada orang tulis satu pada saya ni, saya nak ulaslah sikit pasal 3-4 orang bertanya. Saya nak sebut tentang hal yang heboh ataupun timbul 2-3 hari ini tentang mengkafirkan orang Islam di atas perbezaan di dalam furu' akidah. Perbezaan dalam furu' akidah. Orang ni kata Tuhan beristiwa atas arasy, kafir. Apa hukum orang yang mengkafirkan ni? Tuan-tuan, sebab itu kita jangan jadikan kedangkalan kita di dalam pengetahuan menyebabkan kita mengkafirkan sesama Muslim. Hatta Abu Hasan Al-Asy'ari baca maqalat al-Islamiyin, dia sendiri meluaskan ahlul Islam, ahlul qiblah. Dia tak kafir. Hatta mereka tak kafir. Ulama-ulama di dalam masalah ayat sifat ni saya dah sebut dulu. Sekurang-kurangnya 2 mazhab yang paling besar. Ayat Al-Quran macam Tuhan thumma istawa 'alal 'arsy, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Cerita istiwa Allah di atas arasy diulangi dalam Al-Quran 7 kali. Semua hal-hal ini bila ayat Quran ni turun? Diturun kemarin dulu ke? Tuhan bersemayam atas arasy, istiwa atas arasy. Ayat Quran ni dia turun kepada di dalam bahasa apa? Dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab. Masa ayat Quran turun, Nabi ada musuh ke tak? Ada. Abu Jahal, Abu Lahab and the gang duk tunggu je Muhammad kata apa silap. Ayat dia boleh kita pukul dia. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab, semua geng-geng Quraisy yang nak kutuk Nabi, tak ada satu pun mereka yang kata, "Weh, macam mana ni Muhammad cakap Tuhan tak arasy?" Tapi Muhammad juga kata, "Laisa kamitslihi syai'." Allah tak sama dengan sesuatu. Ini menunjukkan Quran telah bercanggah antara satu sama lain. Mereka tak kata. Sebab apa mereka tak kata? Sebab Abu Jahal pun faham, Abu Bakar pun faham, Badui padang pasir pun faham.
apa yang Nabi SAW, apa yang ayat Quran dan Nabi sebut tentang arash dan seumpama. Tak apa, kita nak sebut dua mazhab ni. Pertama ialah bahasa. Soal bahasa. Apa yang mereka faham? Mereka faham dalam bahasa. Tuan-tuan hidup sebagai orang Melayu. Dalam hadis Nabi kata, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kull lailatin fayaqul hal min sa'il fa'u'tiyahu wa hal min mustaghfir fa'aghfirah. Tuhan kita turun ke langit dunia di setiap malam dan akan berkata, adakah orang yang meminta aku nak bagi pada dia? Adakah orang yang memohon keampunan, aku nak ampun pada dia? Tak ada, semua orang kata tu dia Muhammad, Tuhan dia turun. Bila dia turun, masa bila Tuhan dia naik? Hatta itu ada satu ustaz di Indonesia, dia kata, siapa yang kata masa bila Tuhan naik? Waktu tak sama bagi setiap negara. Kalau macam tu, dia kena petikaikan juga Lailatul Qadar. Bila dia turun, masa bila dia naik, waktu tak sama bagi setiap negara. Kerana semua orang faham bahasa berdasarkan kepada konteks bahasa. Okey. Khatib turun daripada mimbar. Maksudnya apa? Daripada atas khatib turun ke bawah. Dia mengosongkan tempat yang di atas, dia turun ke bawah. Hujan turun daripada atas turun ke bawah. Tapi kalau kita kata suhu badan dia turun, masa bila suhu naik atas turun bawah? Suhu, cara suhu, khatib cara khatib dalam konteksnya. Kalau orang kata kursi itu ada 4 kaki, dia kata kursi 4 kaki, mana kuku dia, mana jari dia? Kenapa hang mangkang sangat? Itulah setengah orang duk kata kat orang bodoh. Dia pun kadang-kadang bodoh tu mai kat dia. Kursi, kaki kursi tak sama dengan kaki apa? Kaki orang. Kaki ayam tak sama dengan kaki manusia. Setiap berdasarkan kepada konteksnya. Kalau kita kata tak mungkin yang tu kurus kaki sebab tak ada jari, tak ada kuku, artinya kita itu musyabbih, kita tashbih, kita hanya bayangkan kaki manusia lah pengukur kepada kaki kerusi. Tapi kalau kita bebas daripada itu, kita tahu setiap benda berdasarkan kepada konteksnya. Lama aku tak tengok muka hang, muka dia hampir kat muka pintu, duk cari tak ada. Tu muka pintu, mana hidung dia, mana mata dia. Awak hang mangkap muka pintu tak sama dengan muka orang. Muka koala tak sama dengan muka buku Facebook. Tuan-tuan faham? Sebab itu Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Bakar dan Umar tak tanya tentang ayat tu. Allah turun layak dengan kebesarannya. Kita kalau macam tu Allah turun, samalah dengan manusia turun. Hang yang otak masalah. Otak hang masalah, hang nak sangkutkan dengan otak orang lain. Pasal hang yang ada tashbih. Tuan-tuan faham? Dia duk tuduh ni, duk tuduh orang mujassim, tashbih. Kau punya masalah. Arab ada satu cerita. Satu orang dia buta. Lepas tu dia dapat tengok sekejap, buka-buka mata, tengok sekejap je benda dapat dia tengok. Dia tengok kepala ayam.
Dia panggil Roksudik, kepala ayam. Bila orang tanya cerita apa kat dia, ni benda ni sekian, adakah ia seperti kepala ayam? Terheran pasal apa dia sebut kepala ayam. Rupanya dia pernah tengok sekejap adalah ayam. Sebab manusia berdasarkan pada khayal dia. Sebab tu orang duk buat makhluk di planet, dia buat macam manusia, ada tangan, ada kaki. Pasal itu andaian kita. Kita apabila kita jadikan turunnya Allah dan kita andaikan Allah sebagai makhluk, seperti makhluk, kita akan anggap kalau Allah turun, Allah sama macam makhluk. Sebab kita yang masalah. Tapi kalau kita kata Allah tidak sama dengan makhluk, laisa kamitslihi syai', kita sebut dia turun ke, dia atas aras ke, sentiasa laisa kamitslihi syai'. Dia tak sama dengan apa-apa. Kenapa isu itu berlaku? Isu itu berlaku kerana yang pertama ialah ayat Allah, laisa kamitslihi syai', Allah tak sama. Fala tadrib lillahil amsal, jangan kamu buat contoh untuk Allah. Fala tadrib lillahi amsal, jangan kamu buat contoh jadi perbandingan untuk Allah. Dan satu ayat lagi ialah ayat yang zahirnya macam menyamai makhluk. Istiwa, selain pada itu ayat lain, Tuhan marah, Allah perkataan hai, Allah malu. Tentu tidak sama dengan makhluk. Apa saja yang sama dengan makhluk tentu tidak boleh disamakan dengan Allah. Dalam usaha untuk menafikan Allah sama dengan makhluk, sedangkan ayat-ayat ini mempunyai unsur ataupun kelihatan kalau pada zahir ayat macam menyamai makhluk, maka dua mazhab muncul. Mazhab salaf, majoriti salaf, walaupun ada di kalangan majoriti salaf, mereka biar ayat itu sepertinya, kalau dia istiwa, istiwa sesuai dengan kebesarannya. Yang penting laisa kamitslihi syai', dia tak sama dengan apa. Apa kuncinya? Dia kata macam yang disebut oleh para ulama, disebut, sebab tu dalam Ibn Taimiyah pun sebut al-Wasithiyah, baik iaitu wa minal imanu bihi al-imanu bima wasafahu bihi, bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi wa bima wasafa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifi wala ta'tili wala takyifi wala tamthil wala tamthil. Iman dengan Allah itu kita iman seperti mana yang Allah sifatkan diri dia. Kalau dia kata dia turun, kita kata turun. Tapi kita tak mengubah perkataan turun, tapi kita tidak memandulkan perkataan turun, tapi kita tidak membagaimanakan dia. Sebab kita tak tahu dia nak bagaimana. Kita tak boleh nak membagaimanakan sesuatu, melainkan kita kena tahu sesuatu tu. Bagaimana unta tidur? Kalau kita tak pernah tengok unta, macam mana hang tolong tidur macam unta? Aku unta pun tak pernah tengok, melainkan kita pernah tidur. Kita tidak pernah melihat Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita nak mentakifkan, membagaimanakan Allah? Kalau Allah itu istiwa, ia istiwa yaliqu bijalalihi, yang layak dengan kebesarannya, laisa kamitslihi syai', dia tak sama. Sebab tu Bishr al-Iraqi apabila dia tanya hal ini, dan sebab itu Imam Malik bila ditanya al-istiwa'u ma'lum, istiwa itu diketahui, wa kaifu majhul. Dan riwayat Baihaqi ada menyebut wa kaifu ghairil ma'qul, istiwa itu diketahui tapi bagaimana tak diketahui, tak dapat kita fikirkan. Wal imanu bihi wajib, kita wajib beriman sebab dia sebut dalam ayat Quran. Cuma sebagai riwayat dia sebut wasu'alu anhu bid'ah, tanya tu bid'ah, tanya tu bid'ah. Jadi semua yang Allah cerita Allah istiwa, Allah apa, mazhab salaf ni dia kata
Dia istiwa. Bagaimana? Layak dengan kebesaran dia. Bagaimana? Kita tak tahu. Macam mana kita tak tahu? Zat Tuhan pun kita tak pernah tahu. Timbul aliran satu ni, dia kata kalau Allah istiwa atas arasy berarti Allah memerlukan tempat. Kenapa kau fikir Allah memerlukan tempat? Allah menciptakan tempat, Allah menciptakan masa. Bila kau kata Allah menurunkan pada malam Isra' dan Mi'raj, Allah telah membawa nabinya. Engkau mengingatkan Allah dengan masa. Masa juga ciptaan dia. Allah tidak terikat dengan tempat, ia tidak terikat dengan masa. Dia pencipta tempat, dia pencipta masa. Tapi dia boleh bertindak apa yang dia mahu mengikut kebesarannya. Bukan kerana dia memerlukan. Allah menghantar malaikatnya Jibril. Adakah Allah memerlukan Jibril? Itu kau jadikan Allah memerlukan? Allah tak memerlukan. Allah bertanya kepada, adakah Allah tak tahu? Semua itu tidak menunjukkan Allah memerlukan. Tetapi kenapa kita sebut? Kerana itu pengkhabaran yang datang daripada dia. Kita tak tahu dia, kita kata dia bagi tahu macam tu. Macam mana? Tak tahu. Ini mazhab salaf. Tanpa takyif, tanpa membagaimanakan, tanpa tamsil, tanpa menyerupakan Allah dengan apa-apa, tanpa ta'rif, tanpa mengubah, tanpa ta'til, tanpa memandulkan apa yang Allah bagi tahu bagi jadi lain. Salam no. Majoriti mereka. Ada dalam bab tertentu mereka takwil, tak dinafikan. Mereka kata no. Okey, kita stay dengan macam tu. So kita senang. Tak daripada duk bahas Allah turun masa bila dia naik, dia duk kalut yang tu. Pasal dia, kan Allah seteruskan kita bersolat pada waktu itu. Itu yang kuncinya. Tak ada Abu Jahal pun tak pening, Abu Lahab pun tak pening. Abu Bakar dengan Abu Umar tentu dah. Siapa yang kita duk tanya, hang jadi kafir pasal nak kafirkan orang masalah macam ni. Mazhab yang kedua, oleh kerana ada yang mazhab ini dipelopori oleh Asy'ariyah, Maturidiyah dan juga sebelum mereka ialah Mu'tazilah. Kerana nak elakkan sama ni, nak elak, mereka pergi jauh daripada itu. Dan kita nak kata ini mazhab yang sesat pun tak boleh. Bukan ramai, bukan sedikit para ulama yang mengambil aliran yang seperti ini. Mereka buat apa? Mereka berikan takwilan yang lain. Tangan dengan maksud kuasa, istiwa dengan maksud istaula, menguasai. Aliran Hanabilah, ulama-ulama perusalaf, mereka tak suka benda ni. Mereka kata yang ni, ada yang sampai kata benda ni terkeluar pada salah. Cuma saya lebih suka kata benda ni tidak kukuh dari segi salah. Benda ni marjuh, benda ni adalah pendapat yang dhaif. Mazhab yang dhaif. Mazhab yang kuat ialah menyatakan istiwa layak dengan kebesarannya tanpa tamsil, tanpa takyif, tanpa membagaimanakan, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Biar Allah yang bagi tahu. Kalau dia bagi tahu, dia duk ayat pasal arasy 7 kali dia bagi tahu. Kita kata dia tak terikat dengan tempat. Allah wujud bila makan. Memang Allah tanpa memerlukan tempat. Tapi kamu jangan lupa, Allah juga tidak memerlukan waktu. Kamu sering mengaitkan Allah dengan waktu. Kalau kamu nafikan ini, kamu kena nafikan itu juga. Tapi kita kata mengaitkan Allah dengan menyatakan Allah atas arasy bukan berarti menyatakan Allah memerlukan arasy ataupun Allah itu bertempat, memerlukan tempat, tapi hanya mensabitkan apa yang dikhabarkan oleh Allah. Bagaimana? Kita tak tahu. Macam mana dia bagi tahu? Kan itu lebih selamat di sisi salah. No. Itu mengelirukan orang baru masuk Islam. They cannot understand kalau macam tu. So macam mana cara dia? Kita takwil. Tangan kuasa. Kata mereka ada wajah dalam lurah.
Dalam tangan aku masuk dalam kekuasaan aku. Tapi ayat tangan ni dia banyak. Salaf kata tangan layak dengan kebesaran Allah. Oh, hamba kata tangan jadi jari Tuhan 5 lah. La ilaha illallah. Dia yang fikir macam tu, dia duk kalut kat orang. Tangan apa? Manusia, tangan unta, tangan binatang pun tak sama. Telinga koli ada telinga. Masa Melayu ada. Kata, mana telinga koli ni gendang? Tak ada. Tuan-tuan, ini adalah khilaf yang panjang. Bukan khilaf Ibn Taymiyah dan tak. Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid, ulama-ulama itu baca kitab Al-Imam Az-Zahabi dalam Kitabul Ulu telah menyebut mazhab para ulama ramai di kalangan, hatta dalam Asy'ariyah sendiri apa yang dia sebut, dia menyebut tentang hal ini, bagaimana salaf dan berbagai-bagai lagi, dan bagaimana sebagian mereka yang tahu. Orang tak kapikan orang lah benda ni. Inilah ekstremis. Kadang-kadang kita duk bodoh-bodoh orang lah kali main ke kita. Orang tak kapikan orang dalam hal yang seperti ini. Abu Hasan Asy'ari itu sendiri tidak mengkafirkan orang. Hak mengaku Asy'ariyah tu berlebih pula dah. Kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah pada akhir cerita tentang Abu Hasan Asy'ari pada hari dia nak meninggal, dia kata Abu Hasan Asy'ari menyatakan, aku tidak mengkafirkan mana-mana ahli qiblat. Siapa yang solat Muslim tak kafirkan, walaupun mazhab dia baik. Kata Az-Zahabi, demikian itulah guru kami Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia juga menyatakan aku juga tidak mengkafirkan mana-mana ahli qiblat. Al-Khattabi rahimahullah ketika membahaskan hadis Nabi SAW tentang satu orang lelaki yang mana dia telah, bila dia nak mati, dia tanya tentang diri dia, ay abin kuntu fikum, aku ni bapak jenis mana? Dia berkata, innaka min khairi abin, kau bapak yang baik. Kalau macam tu dia kata, idza mit, jika aku mati, fa ahriquni, aku mati kamu tolong bakar aku. Summat hanuni, kemudian kamu tumbuk mayat aku ni bagi halus. Summa dharuni fi yaumin asif, kemudian bawa abu aku ni pergi di angin yang kuat tu. Kerana kalau Tuhan dapat tangkap aku, dia akan azab aku. La yu'adzibuni azaban la ma lam yu'adzibuhu ahad. Dia akan azab aku dengan azab yang dahsyat. Nabi kata, fajama'ahu Allah Ta'ala, Tuhan himpun dia balik. Dah dia, anak-anak dia buat, bila idza mata fa'alu, dia pun buat, berdebu dia pergi. Tuhan himpun dia, dia berdiri depan Tuhan. Tuhan kata, ma hamalak, apa yang menyebabkan kau buat macam tu? Makhafataka ya Rabb, takutkan kau wahai Tuhan. Salah tu akidah dia tu, dia ingat Tuhan tak ditangkap dia. Tapi dia tu tak dapat ilmu yang betul. Salah, dia kata takut engkau wahai Tuhan. Fatalaqqa bi rahmatihi, dan sebagai faghafaralah, Tuhan pun merahmati dia, sebagai Tuhan pun ampun dia. Ulama-ulama kata, macam mana Tuhan boleh ampun dia? Akidah dia sesat. Dia ingat Tuhan tak ditangkap dia, suruh anak-anak bakar dia. Kata mereka, kerana dia tak tahu akidah yang betul. Jadi dia dapat, dia salah, dia andaikan, tapi masih ada satu benda yang bagus kat dia, dia takut apa? Dia takut Allah. Cuma tak dapat guru akidah yang betul. Kata Khattabi, kalau orang sepertinya diampunkan Tuhan. Ulama-ulama kalam, ulama-ulama akidah yang membahaskan akidah, jika mereka tersilap di dalam ijtihad mereka, mereka lebih layak untuk diampunkan oleh Allah. Faham? Sebab tu kita tak kapi ke orang.
Sebelum ni dok kata bodoh satu hal lah. Kafir ni berat. Jangan kafirkan orang. Orang kalau boleh nak bagi orang Islam, ini nak mengkafirkan sesama muslim. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah.